minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kursi dan ahli dan kuasa surau, sebelum kita nak mulakan kuliah pada malam ini, kita mohonlah kepada Allah Taala keberkatan dan rahmatan dengan membaca kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita syukur kepada Allah SWT. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, malam ini kita dapat lagi ketemu, alhamdulillah, di surau ini nak membincangkan kitab Bahrul Mazi jilid 17. Malam ini kita tengok pada muka surat 125, masalah yang ke-72. Mati itu banyak jalan, manusia itu banyak jalan mati. Maknanya kita tentang cara mati itu berbagai-bagai. Macam-macam cara mati. Ada yang mati sakit kanser, ada yang mati sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, mati malam jalan raya, tempat di pokok, timpa di batu, berbagai-bagai mati kita tengok hari ini. Tapi dalam masalah ini kita nak bincang manusia itu mati banyak cara dia. Macam mana? Maka dengan sesungguhnya itu satu perkara yang tidak payah difikirkan. Kita tak perlu nak banyak fikirlah cara mati ini. Kalau pengarang kata tak payah difikirkanlah cara-cara mati itu. Banyak cara mati dia. Kerana apa? Kerana nampak dengan mata kepala sang itu kuat memelihara dirinya daripada dikenai jalan mati. Kita ni hidup ni tak tahu berapa lama lagi dah. Kalau umur 60 tu tak tahu berapa hari nak hidup. Saya mungkin lambat lagi, 50 lebih. Tuan-tuan tak tahulah 60 lebih tu, 70 tu standby je lah. Mati. Tak tahu bila. Sebab tu kita ini tuan-tuan, kita tarikh lahir kita ada. Kita sambutlah setiap tahun. Tiup lilin lah dengan keknya. Dapat hadiah kereta, hadiah rumah. Berbagai-bagai hadiah menyambut hari jadi. Tapi tarikh mati tu ada, cuma Allah Ta'ala merahsiakan. Entah bila pun tak tahu. Bila kita mati, tak ada lagi lah sambut kematian kita. Tak ada lagi dah. Tapi ada sahabat saya seorang yang menyambut kematian bapaknya, ibunya setiap tahun dengan bersedekah. Dia bersedekah, dia buat kenduri, bagi orang makan. Dia kata malam ni Ustaz datang rumah, kita buat kenduri kematian bapak saya yang ketiga, tahun 3. Dia sedekah lah, sedekah budak-budak, buat makan dan sebagainya. Ada orang buat macam tu. Tapi kebanyakan orang bila dah kita mati, dia tak sambut lagi dah. Cuma yang dah sambut ni hanyalah kita dilahirkan sahaja. Kalau umur 60 batang lilin. Tiup sampai kembung hidung. Apa? Nak menyambut, nak kelahiran dia yang ke-60, yang ke-70, yang ke-80.
Itulah manusia hari ini. Seperti dipelihara dari diri daripada kena sakit. Kita ni tuan-tuan kalau boleh nak jauhlah daripada sakit. Kalau orang kata gula tak boleh makan, memang tak makan dah. Sebab takut sakit. Kalau orang kata ubat ni tak boleh makan, jadi dia sakit jantung, dia tak makan juga. Sebab kita nak pelihara daripada sakit tu. Kita kena jaga dalam macam tu. Kemudian jika sakit bersungguh-sungguh pula berubat. Bila sakit dia, carilah ubat. Macam-macam lah ubat kita cari. Orang kata ubat ni bagus, beli. Macam saya sakit dulu lah, macam-macam ubat beli. Makan tak banyak mana pun, buang, beli. Orang kata sana baik, kali tikus, beli kali tikus pula. Makan kali tikus sebulan, tak baik juga. Orang kata ubat tonik ni bagus, beli tonik pula. Sama habis duit begitu. Sebab kita nak bagi sihat, nak bagi lega penyakit kita. Dan mencari jalan hilang sakit itu. Kok mana pun bila kita sakit, mesti cari ubat dia. Setiap penyakit tu ada ubat dia. Kalau kita sakit Panadol lah, itulah ubatnya. Maknanya tuan-tuan, bila kita sakit, mesti kita cari ubat nak menghilangkan kesakitan itu. Mana nak tahan kita sakit? Apa yang sakit boleh tahan? Tak ada. Mesti tak tahan sakit. Sakit. Walaupun sakit kepala, sakit lutut dan sebagainya, jalan tak boleh, mesti kita mencari ubatnya, tuan. Supaya tidak berlaku kematian dirinya. Sebab itulah kita bila sakit, kita mesti cari ubat nak elak daripada kematian. Siapa yang berani mati ni? Tak ada orang berani mati, semua takut mati. Mati ni tuan-tuan, bila kita mati duduk seorang-seorang dalam kubur. Tak apa nak teman kita. Isteri kita yang sihat pun dia tak berani duduk sekali kita dalam kubur. Tak berani. Kalau isteri kita meninggal, kita pun takut nak duduk dalam kubur tu. Siapa yang berani duduk situ seorang-seorang? Tetapi itulah tuan-tuan, kita kena juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas tu tak boleh lari dari dah mati. Kok mana pun kena mati, tuan. Nak lari ke mana tu? Semua orang kena mati. Cuba kita tengok kawan-kawan kita yang telah mati dah berapa lama dah. Kita ada ibu bapa di kampung dah mati dah. Adik-beradik kita pun ramai dah mati. Kawan-kawan kita yang kerja sekali dulu pun ramai dah mati. Jiran-jiran kita pun ramai dah mati. Orang taman kita pun dah ramai dah mati, tuan. Yang duduk kuliah dengan kita pun ramai dah mati. Anak murid kita dulu mengaji dengan kita ramai dah yang mati. Apa lagi yang tak mati? Cuma kita saja menunggu masa, tuan. Bila entah. Entahlah nak sampai umur berapa tak tahu. Sekiranya lepas ia daripada sakit itu datang pula jalan mati lain pula. Kalau tak mati sakit kanser, sakit jantung. Ada orang yang sakit jantung tapi dia tak mati sakit jantung. Dia mati tipu derian. Tipu derian mati. Tapi sakit jantung. Ada orang yang kemalangan jelaya tak mati. Tak mati. Tapi dia mati pula kena kanser. Macam-macam lah. Maknanya tak semestinya penyakit yang kita terima itu kita boleh mati. Mungkin ada penyakit lain lagi yang kita akan mati. Seperti dia bagi contoh, jatuh daripada tempat tinggi, matilah. Kita naik buat kelapa, jatuh, mesti mati punya. Kalau terjun bangunan 7 tingkat, nak hidup lagi tak? Mesti kecil punya. Itu mana jatuh di tempat yang tinggi. Jatuh ke batu terbang, ada yang hidup. Ada yang hidup. Umur dia panjang lagi. Ada banyak yang mati. Tidak ada, semuanya akan mati. Maknanya dia kata jatuh dari tempat yang tinggi atau termasuk di dalam kepungan api. Cuma terbakar ke mati.
banyak ustaz tahfiz yang berlaku kebakaran meninggal kat tengok di Kuala Lumpur tu kan, mati. Makna bila berlaku saja kebakaran itu ada yang mati. Ada yang mati dalam kebakaran dalam kereta pun ada. Tersepit dalam kereta, tolong, mati dalam kereta tu. Maknanya mati itu kita tak tahu bila. Ini contoh-contoh yang diberi oleh pengarang. Atau berlaku karang di lautan, pergi mancing, karang mati di lautan. Ataupun ombak kuat pecah perahu, mati. Ini contoh dia bagi mati di lautan, pergi mancing dan sebagainya kan. Atau terbunuh kan orang bunuh kita. Kita tu bukan orang jahat pun, tapi orang bunuh kita. Nak merompak di rumah kita tu, dia bunuhnya kita. Atau masuk dalam perang. Ini bila berlaku peperangan, kita pergi berperang, mati. Banyak para sahabat yang mati dalam peperangan tuan. Tengok cerita para sahabat mati. Mereka mati memperjuangkan agama hingga titisan darah yang terakhir. Kita hari ini hasil daripada mereka berjuang dulu. Kita terima Islam hari ini senang lenang saja. Kita duduk dalam rumah kita tu senang, sejuk je. Ada kipas angin, ada aircon lagi. Dia sebut dulu senang sungguh lah zaman sekarang ni tuan. Api dalam kaca, kita sebut banyak kali dah kan. Api dalam kaca, tekan je nyala. Air dalam besi, ulas saja dia keluar air, cukup senang tuan. Tandas dalam rumah, semua dalam rumah tu pun kita tak boleh bangun tahajud lagi. Ya. Kalau orang dulu, orang tua dulu tengok, orang kampung dulu lah, nak mandi kena karau dia punya timba di kelangkak tu. Timba kecil je, nak dapat satu timba tu berapa kali karau. Tak apa saya ambil karau, ni panggil apa tu. Mandi setimba, turun pula. Betapa susahnya orang dulu, tapi mereka boleh bertahajud malam hari. Kita di rumah dah pulas saja, balapai tu tak boleh tahajud juga. Bila air tepi kepala, tak payah nak pasang pelita lagi dah. Tekan saja switch tu menyala dah. Dia kata api dalam kaca, air dalam besi. Tak boleh juga bertahajud kepada imam. Dan lainnya daripada banyak jalan mati yang tiada terkira banyaknya. Nak kira banyaklah jalan mati tu. Ya, duduk saja-saja mati. Tak sakit apa, banyaklah tak kawan saya yang duduk saja-saja. Minum teh petang, jatuh mati. Ada duduk kutip fitrah, jatuh mati. Duduk mandu, mati. Maknanya jalan mati itu banyak cara dia. Cuma kita tak tahulah kita nak mati cara mana. Ada tengah sujud, mati. Ya, tengah duduk azan, mati. Tengah duduk azan, Allahu Akbar, sampai la asyhadu la ilaha illallah, mati, jatuh mati. Jadi kita kena banyak baca doa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah tu. Wala takhtina ya Allah bi su'il khatimah. Minta mati jalannya betul, mati cara baik ini. Sebagaimana datang dalam khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikutip oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hari riwayat daripada sahabat Nabi alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Musila banul Adam wa ilal jambihi tis'ah wa tis'una maniyatan in akhta'at kul manaya waqa'a fil haram. Ini dia. Dimisalkan seorang anak Adam, yakni dirupakan Allah Ta'ala dan dijadikan anak Adam itu pada halnya dirusuknya, yakni bersertanya 99 jalan mati.
Kita ni tuan-tuan, Nabi sebut jalan mati dia ada 99 jalan mati. Banyak orang tuan. Dan kita sendiri tak tahulah kita nak mati cara mana. Mintalah mati bagi baik, cara baik. Ada 99 cara mati, yakni banyak jalan mati yang tiada terkirakan sekiranya tidak kena tepat dan tersalah kena jalan mati itu tidak boleh jadi mati dengan sebab jatuh kepada jalan mati yang lain pula. Maknanya kita pusing kiri, pusing kanan, depan, belakang, semuanya itu jalan mati. Maknanya mati ni ubahlah. Apakah kita nak mati cara mana? Mungkin kita mati lemah, kebakaran, sakit jantung, mungkin kena kanser, mungkin kencing manis. Ada orang sakit berpuluh-puluh tahun tak mati-mati, ada. Ada yang tak sakit mati. Ada kawan saya kat Taiping ada seorang, ini dia pergi cek tengok, dah pukul 6 orang azan subuh dah, tak keluar-keluar. Congkel pintu, keras dalam bilik air tu. Maknanya cara mati itu kita tak tahu. Kalau kita ni tak macam mana. Yakni banyak jalan mati. Dia warga Mah ni umur berapa kan? Warga Mah 60. 60 kan? 60 warga Mah. Saya lambat lagi kan? 7 tahun lagi lah. Begitu. Tuan-tuan dah masuk warga Mah dah. Warga Mah ni sebab apa dia sebut warga Mah? Sebab orang perempuan suka Mah. Mah ni perempuan suka sangat. Sebut warga Mah. Bila dia dapat warga Mah ni, tambang pun murah, naik ke batu bang pun murah, naik kereta api lagi murah lah, naik teksi ada tu harga. Jadi maknanya untunglah orang jadi warga Mah ni tuan. Ya. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat warga Mah ni, hanya tertentu saja. Anugerah ni hanya orang tertentu saja dapat warga Mah ni. Itu dia. Bila mana kita dah dapat pelbagai penyakit, tak mati-mati, akhirnya mati penyakit tua. Penyakit tua. Penyakit tua ni ke, tak tahu sebut macam mana. Satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maknanya penyakit tu semua orang dapat. Tuan-tuan yang risau lah, aku dapat tak dapat ni. InsyaAllah dapat penyakit tua. Maka tua itu satu jalan mati yang tiada ubatnya. Mati sakit tua ni kata, tua tu, sakit tua tu tak ada ubat. Semua orang akan ketua, pergi ketua. Tak ada ubat lagi dah. Gitu. Tapi hati muda lagi. Itulah yang dia kalah. Hati masih muda. Walaupun umur 80 hati muda lagi. Hati tu dia tak boleh jadi tua. Walaupun hati tu kita ada badan tua, hati muda. Begitulah. Katanya orang tua-tua berangan-angan nak beli kereta baru, rumah besar, muda lagi. Dia tak tahu dia umur 80 dah. Nak buat parti baru lagi, umur 40 lebih. Maknanya hati itu muda walaupun badan dah tua. Maka seorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekalan akhirat itu adalah ia ingat-ingat akan barang yang disabda Nabi ini, dan jangan dicerita dan diangan-angankan. Diangan-angan nanti cukup umurku sekalian-sekalian, maka aku bersedia beramal ibadat dan menuntut dengan sesungguhnya akan bekalan akhirat. Kerana tidak diketahui mati itu boleh datang, ya, mana-mana waktu dengan tidak diketahui. Kita macam itulah tuan. Bila kita bekerja, kita nanti aku pincin lah esok nak buat ibadat, nanti aku pincin lah esok nak pergi masjid. Begitu. Memang kita berhasrat begitu. Akhir sekali tak sempat nak datang masjid, mati muda. Berangan-angan sahaja.
Sebab tu dia kata manusia tu ada tidak ada tarikh lahir, ada tarikh lahir yang diketahui semua orang. Tarikh lahir isteri kita ingat. Tarikh lahir anak kita lagi lah kita ingat, sambut selalu. Begitu. Apa tanda-tanda anak matinya tuan? Kita ingat apa tanda anak mati? Tanda anak mati ni ada pada setiap orang lah. Macam orang sudah kata mata kabur. Kalau buka spek tu tak nampak apa, hitam, mata kabur dah. Itu tanda nak mati, tanda nak mati tu. Kalau tak ada speknya tak boleh buat kereta, tak boleh membaca, itu mata kabur. Tak nampak lagi dah. Yang kedua kata urat kendor. Urat kendor dah, kendor. Cari dinding dia kalau ada macam ni apa? Urat dah kendor. Tanda-tanda nak mati. Ini contoh saya pakai apa? Contoh. Tanda nak mati, urat dah kendor dah. Tanda nak mati lagi apa lagi? Uban berterabak. Buka songkok putih kepala. Mana tanda nak mati tu? Uban putih. Uban berterabak lah kepala. Uban Kedah kata. Itu yang uban berterabak. Yang luruh rambut yang botak pun. Sebab apa? Sebab itu dah tanda dia nak meninggal dunia. Ada apa lagi tanda nak mati tu? Pinggang dah bengkok. Dulu jalan tegak, sekarang ni dah bengkok jalan. Dia kata. Apa sebab? Itu tanda-tanda nak mati tu tanda. Cuma kita tak ambil endah. Allah dah bagi dah tanda tu. Ataupun tanda nak mati, jalan terhanguk-hanguk. Hanguk jalan, bertungkat. Dia bertungkat. Daripada rumah bertungkat main surau. Apa tanda mati dah ada dah. Cuma tunggu masa saja. Tak bila. Ataupun dia kata dia dulu makan nasi kenyang, makan nasi banyak, sekarang ni makan bubur. Tak boleh nak makan lagi, nak makan bubur yang boleh. Makan moy dia. Itu. Apa? Sebab dah tak boleh mamah lagi dah, gigi berterabak. Gigi dah tak ada lagi dah. Gigi cabut sebatang gigi cabut. Habis gigi geraham. Gigi depan tu awal lagi cabut. Tak boleh nak makan lagi dah. Mana gigi pun tak ada, makan bubur. Last sekali dia masuk bubur. Tak tahu nak cerita lah macam mana dalam kubur. Tak tahu lah. Kita tak masuk lagi. Sebab apa? Kubur ni lubang daripada lubang neraka. Satu taman-taman syurga. Banyaklah kita bertahajud tuan. Jangan sayang nak bangun daripada tidur. Bangunlah pukul pagi, pukul 5 pagi, 4 pagi. Lama dah kita tidur ni tuan. Sejak baby ni kita tidur. Takkanlah tak boleh langsung dah bangun malam. Tidur sejak daripada baby dulu sampai lah dah tidur lagi. Begitu. Tak puas tidur. Bila letak kepala sikit pun tak apa dah. Tidur. Tak puas. Maknanya kita ini banyak terlalu banyak tidur. Kerana jalan mati itu banyak sebagai yang diberitahu oleh Nabi SAW, seperti yang dibaca hari tadi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Sebab tu tuan-tuan kita saya ada baca satu buku. Dia kata apa? Kalla, disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 26. Kalla idza barqatit taraqi wa qila man raqa. Itu ayat surah Al-Qiyamah. Sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan lupakan akhirat. Jangan kita hanya mengutamakan dunia dan kita lupa pada akhirat. Ingatlah akan hal yang orang yang hendak mati. Apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong,
roh kita sampai ke bakal kerompok. Dan orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapa yang dapat mengubahnya? Siapa yang boleh mengubahnya? Siapa yang boleh menjampikannya? Dia tu dah sakit nak mati dah tu. Tapi kita yang hidup tu dah tengok, siapa yang boleh ubah dia ni ya? Kita nak buat pergi hospital mana Allah. Itu tanda-tanda dia tu. Dia kata tak, kalau nak menghadapi kematian tu, yang pertama keadaannya menjadi tidak keruan. Jadi tak keruan kalau nak mati tu. Kau tengok orang nak mati ke? Saya selalu lah tengok. Duk telefon tengah malam, Ustaz ni bapak ni dah tengok macam tak ada lah ni, macam nak mati Ustaz. Datang kejap 3 pagi tu telefon. Kita lah bangun-bangun bantik mata, tak mandi lah pergi. Tengok, memang nak mati. Nazak lah panggil. Atau benda tidak menentu. Yang kedua dia kata, tak, kalau nak mati itu resah gelisah. Resah gelisah. Ada orang yang saya baca dalam cerita lah, cerpen. Dia buat rumah besar rumah dia 2 tingkat. Akhirnya dia tak boleh duduk dalam rumah dia tu. Dia tak cerita sebab, tapi tak boleh duduk. Dia mati di bawah pokok rambutan. Tak boleh duduk dalam rumah dia, panas. Tak boleh. Pasang kipas belakang, depan, buat aircon lagi. Tak boleh duduk, panas dia kata. Akhirnya buat dangau di bawah pokok rambutan. Dia mati di bawah pokok rambutan. Ini bukan, tak tahu cerita betul tak betul, tapi baca cerpen cerita pendek. Baca. Dia menjadi pengajaran kepada kita. Kenapalah dia buat rumah besar, rumah bertingkat, 2 tingkat, ada kipas angin, semua cukup lengkap prasarana dia. Akhirnya dekat-dekat nak mati, dia tak boleh duduk dalam rumah tu. Akhirnya anak dia buat pondok bawah pokok rambutan, dia meninggal di pokok rambutan. Kita boleh ambil pengajaran kenapa dia begitu. Takut yang tu lah. Takut esok jadi bila kita takut fitnah besar. Ingat tak? Kita ada rumah banglo tingkat dengan kerusi jati lagi, contoh. Ada kerusi mahal-mahal, kereta besar-besar. Akhirnya kita mati di bawah pokok. Tak tahu sebab apa. Banyak kita dengar cerita macam tu. Orang hampir nak mati ni kata apa lagi? Dia berserabut. Dia tidak selesa nak mati, tak selesa. Ada orang nak mati, dia suruh baca surah Yasin je. Aku panggil anak-anak dia nak dengar baca surah Yasin. Masa hidup dulu dia tak nak dengar kau baca Quran. Kita pasang Quran di surau kau buat dia marahnya. Bila kan nak mati dia suruh baca surah Yasin. Tak boleh kita ada dalam masyarakat yang tu. Tak boleh. Ataupun dia kata akhir dekat nak mati, matanya liar memandang ke sana ke sini. Pandang sana, pandang sini kata nak mati. Ada? Mata dia liar memandang ke sana, memandang ke sini. Kejap pandang atas, kejap pandang bawah. Ketika nak mati tu ada. Ada yang mati tu dia steady dia. Slow dia pejam mata, mati dengan tenang sekali. Ada yang mati dia tidak tak sakit. Sebab anak-anak ni Allah juga ibu bapa sakit tu. Nak menjaga mak bapak kita sakit betul. Saya ada lagi 2 ibu bapa saya. Sekarang ni boleh mengurus diri lagi lah di pondok. Di pondok. Takut esok Allah duga saya macam mana tu. Hingga mak sakit, hingga ayah sakit.
Tuan-tuan mungkin yang mak tak ada lagi tu. Tuan-tuan bayangkan masa mak tuan-tuan ada dulu macam mana jaga. Mak ayah tuan-tuan dulu ada macam mana tuan jaga. Semuanya itu adalah cubaan kita. Allah nak bagi syurga tu kita. Nak jaga begitu susahnya jaga tua. Semuanya itu nak memberi pahala kepada kita. Lepas tu kita bila dekat-dekat mati dia kata mata liar mandang ke sana ke sini. Orang di sekelilingnya sibuk mencari penawar. Betul lah kita dekat nak mati ni. Orang yang sihat tu cari sibuk cari penawar. Nak makan tu, nak pergi lega, makan minyak zaitun. Makan macam mana ni? Nak makan macam-macam nak pergi lega. Cari ubat. Ubat ni orang kata sebiji RM5, RM5 boleh beli. Sebab apa? Nak bagi lega. Kita orang yang sihat tu nak bagi lega. Dia. Orang yang sakit tu tentulah nak bagi lega. Tapi kita yang sihat tu cari ubat. Bagaimana cara nak bagi lega tu. Sakit kan. Taklah tuan-tuan tak tahu lah tuan-tuan sakit. Saya dah pernah ni entah akhir-akhir ni pernah rasa sakit jantung macam mana tanya dia. Saya berkena kanser dulu, tahu lah macam mana betapa periknya nak cari ubat tu, nak pergi lega. Orang kata apa, lali tikus tu bagus, cari, order, makan, nak pergi lega. Orang kata ni makan lidah buaya tu, yang ambil lendir tu, buat jus. Kita pun cari lidah buaya tu, buang kulit tu, buat jus, nak pergi lega. Apalagi ulam-ulam yang disebut untuk nak mencegah penyakit tu, semua kita makan. Dia apa? Sebab nak beli. Orang kata ubi kayu bagus tak? Beli ubi kayu. Beli ubi kayu makan. Apa? Menegah, mencegah penyakit kanser, beli ubi kayu pula. Maknanya kita bila menghadapi sesuatu penyakit, kita terpaksa lah berkorban wang dan sebagainya untuk nak melegakannya. Bila kita anak kita sakit, kita sanggup berkorban apa sahaja demi untuk nak mensihatkan anak kita. Kalau masuk hospital, kita tak tidur malam nak jaga anak. Apa? Ya Allah, kalau boleh cepatlah sembuh anakku ni. Apa? Sebab nak menyihatkan dia tu betapa susahnya. Sebab tu kita kalau ada kita terima penyakit apa, itu satu anugerah. Macam kita kena penyakit jantung, bukan semua kena penyakit jantung. Dalam semua ni bukan seorang yang kena penyakit jantung, kan? Tak ada orang macam Haji ni dia tak merasa sakit jantung, sebab dia tak sakit jantung. Anugerah tu. Dia saya kena kanser, tuan-tuan tak kena. Anugerah untuk saya. Dan tuan-tuan tak tahu macam mana seksanya penyakit tu, dengan kemonya, dengan terapinya. Seksa tu. Saya itu kami anggap satu anugerah yang taklah nak uji keimanan kita. Ada yang kecil mani, dia seorang yang tahu betapa seksanya penyakit kecil mani itu. Makan kena pantang, gula tak boleh makan, semua tak boleh makan. Nasi makan sikit je. Apa? Betapa seksanya bila kena penyakit kecil mani itu. Dan orang lain tak kena, dia tak tahu nak jaga. Begitu. Orang yang kena batu karang lagi seksa. Kawan-kawan saya duduk cerita, susahnya ustaz, kena batu karang, nak kencing tak boleh ustaz. Orang yang sakit buah pinggang lagi seksa. Minggu 4 kali, 3 kali ke pergi cuci buah pinggang. Maknanya dia dapat, kita tak dapat. Satu anugerah yang orang lain tak kena penyakit buah pinggang tu, maknanya dia tak dapat merasa macam mana. Itu mana semua yang kita terima itu satu anugerah, dan mungkin suatu cubaan dan ujian kepada kita nak menguji setakat mana keimanan kita ini. Kita sabar ke tak sabar. Begitu. Betul, kita kena banyak bersabar. Begitu. Mati tu ada 4. Dia kata. Yang pertama, mati para ulama. Mati para ulama.
Yang kedua, mati orang kaya. Dia orang kaya. Ini saya tak mau urai lagi dah. Urai dah. Yang ketiga, mati orang fakir. Mati orang fakir macam mana? Yang keempat, mati para raja-raja. Mana empat ni? Dah, saya buka satu buku, tak ingat buku apa. Dia kata mati ada empat ni. Mati orang kaya, mati orang fakir, mati orang soleh, dan mati raja-raja. Ada huraian lagi, nanti saya akan bagi hurai minggu depan. Bulan depan insya-Allah. Akan masa pun tak cukup ini. Minggu depan insya-Allah kita hurai mati orang kaya, mati para ulama, orang alim, mati orang fakir, mati raja-raja, sultan-sultan. Semuanya itu insya-Allah minggu bulan depan kita akan buat huraian mati empat golongan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi di masa akan datang dalam tajuk pula, tajuk yang baru, hadis yang membicarakan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah faqihna fi al-alim ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.